Allah, ni bukan cempedak, ni bukan cempedak. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Scream. Sebelum apa-apa, aku nak korang tekan dulu button subscribe, like, comment and share. Tekan sekali bell notification supaya bila kita orang update lagi video-video, kisah-kisah seram yang nak dikongsi, korang dapat notification dulu, okey? Lagi satu, sebelum kita masuk agenda seterusnya ni, pada korang yang belum lagi tengok video first kita orang, aku sangat sarankan korang tengok. Sangat-sangat sarankan korang tengok sebab video first lagi kita orang dah kena kacau, weh. Video first kita orang dah kena kacau. Dengar bunyi orang tua nafas. Sebenarnya Physics Scream ni apa dia kan? Physics Scream ni aku nak bagi tahu dulu lah sebelum aku start bercerita. Takkan aku masuk-masuk aku terus cerita kan. Aku nak bagi tahu korang yang sebenarnya Physics Scream ni adalah satu Dengar orang baling batu ke atas bumbung, tapi membelakangkan. Macam kau tahu macam kalau orang bumbung, dengar bunyi tapak kaki kat luar. Tapi tapak kaki tu aku tak tahu lah masuk record dalam video ke tak. Tapi Zikri dengar. Sekolah ni agak ketat disiplin dia. Pelik kan? Sebab kita orang bukan orang yang sama. Minggu lepas tu Zikri, minggu ni aku, Fikri. Akulah yang akan menemani korang untuk malam minggu ni, berkongsi kisah-kisah seram untuk menemani malam-malam sepi. So, untuk malam ni, macam biasa, Khamis malam Jumaat, aku akan kongsi dengan korang kisah seram. Kalau minggu lepas, kisah seram asrama, kisah seram pasal sekolah. Untuk minggu ni, aku nak bawa korang menyelami 3 lagi kisah seram, tapi kisah seram jalanan. Alright. So, untuk cerita pertama malam ni, aku nak kongsi dengan korang. Cakap ni, sebenarnya ada kucing, tak risau kan? Ada kucing eh? Awak rasa kucing, cakap ni tadi ada kucing tak? Kat sini kau nampak ada kucing. Tapi tak apa, jangan hiraukan. Korang fokus je dengan cerita yang aku nak kongsi dengan korang, iaitu kisah pertama yang aku bagi nama Jalan Hujung Kampung. So, kisah Jalan Hujung Kampung ni, dia cerita pasal 2 orang adik-beradik yang mana 2 orang ni nak balik kampung. Okay, 2 orang nak balik kampung, tapi sebab kerja 2 orang hari tu lambat, so 2 orang balik pun lambat lah. 2 orang bertolak around dalam pukul 7.45 macam tu. So waktu maghrib macam tu lah 2 orang baru bertolak. Masa 2 orang bertolak, memang highway time tu sesak sebab time tu hujung minggu. So memang sesak lah. Tambah pula 2-3 hari lepas tu adalah sambutan tahun baru Cina. Mana tak sesak kan? Korang bayangkan, nak cakap sesaknya jalan highway time tu, diorang bertolak dari 7.45 macam tu kan. Diorang still dekat jalan dalam pukul 10 dan ke atas. Sepatutnya dalam 10 lebih ni diorang dah siap-siap lah. Kalau mak diorang kat kampung cakap, mak, kita orang dah nak sampai, masak sedap Sepatutnya macam tu. Tapi 10 lebih ni diorang still ada kat jalan raya. 2 orang adik-beradik ni ada kawan tau. Ada kawan nama dia Arif. Arif ni dia bertolak juga sama dengan diorang nak balik kampung. Tapi dia ni bertolak 2 jam lagi awal daripada diorang. Daripada dua orang adik-beradik ni lah. Dia bertolak 2 jam lagi awal. Lepas tu dia call adik-beradik 2 ekor ni. Dia call, dia cakap, weh korang kat mana? Macam tu. Nak jadikan cerita macam tu lah. Dia tanya, korang kat mana? Adik-beradik mana? Kita orang mesti dekat highway kat belakang ni. Sebab Arif ni dah ke depan kan. So dia nak bagi tahu supaya macam adik-beradik ni better ambil jalan lain lah. Jangan masuk highway sebab dia kat depan tu dah sesak teruk lah. So dia suruh ambil jalan lain. Kalau ada jalan lain, ikut jalan lain supaya cepat sampai dekat kampung dorang. So nak dijadikan cerita ni, diorang pun ikutlah nasihat si Arif. Diorang masuk dah jalan lain, cari. Si adik ni dapat idea. Dia cakap,
okey, tak apa, kita ikut shortcut ni. Shortcut lah yang dia pernah lalu tapi dah lama. So dia ni pun macam ingat tak ingat. So diorang pun gerak. And then masa diorang gerak ni, si abang ni memang dah tak tahulah jalan apa diorang ikut. Cuma yang dia nampak tu ada rumah-rumah kampung gelap-gelap gitu, macam ada pokok-pokok pisang. Memang gelap malam. Kau bayangkan rumah kampung so kan, macam jalan kampung tak ada lah, lampu-lampu memang tak ada. Semak samun je tepi-tepi di jalan. Masa diorang lalu tu, diorang nampak ada sekumpulan budak tengah main takraw. Yang tengah main takraw ni, diorang pandang kereta ni macam orang mesti expect macam ke atas tu mesti ada benda ni kan. Tak cerita dia bukan macam tu. Bila diorang nampak tu sebab diorang pelik lah. Ada kereta baru masuk kan. Kereta baru masuk jalan kampung. Bila orang tak kenal masuk kampung, mesti kita macam, oh ni anak siapa macam tu je. Diorang ni pun terus jalan diorang lalu tu makin lama makin sempit. Jalan kampung kan makin lama makin sempit. Sebelum ni si abang ni dah bagi tahu awal patah balik. Tapi si adik ni dia degil, dia terus masuk sampai dekat jalan hujung kampung ni. Sampai kat hujung kampung, jalan tu makin kecil sampai macam dah tak boleh lalu lah kan. Abang ni pun macam peli. Gerak masuk depan tu. Macam tu dia macam masuk depan tu. Depan tu ada jalan masuk. Lepas tu adik dia ni macam dah mengalah sebab memang jalan tu jalan mati. Ada tulis signboard, ada signboard. Malam tu gelap. So diorang tak nampak sangat. Suasana masa malam tu, diorang cuma nampak macam rumah kampung. And yang paling jelas diorang nampak signboard tulis jalan hujung kampung. So diorang dah tahu lah memang jalan mati lah. Bila diorang tahu jalan mati ni, si adik ni pun akulah cakap abang dia ni, diorang pun keluar. Diorang pun nak patah balik. Tapi nak patah balik ni jalan ni sempit. So diorang tak boleh U-turn tau. Diorang kena ambil step by step. Macam kau kena undur sikit, and then kau masuk, kau belakang sikit, and then ke depan. Macam tu. Bila si adik ni buat benda macam tu, bila diorang ke depan, diorang masuk satu kawasan laman rumah tau. Macam ada rumah kampung, and then laman depan. Diorang masuk sikit, and then ke belakang. Diorang ke depan, and then ke belakang. Time ke belakang ni, si adik ni dah macam ni, dah menggigil macam ni. Tangan dia menggigil, tapi mulut dia tak nak bercakap macam tu. Si abang ni dah pelik tengok apa hal adik aku ni kan. Apa yang menarik perhatian abang dia ni, ada satu pokok yang dekat pokok tu ada buah cempedak. Standard buah cempedak besar. Orang kampung bila buah cempedak tu nak masak, diorang akan balut dengan kain sebab tak nak bagi serangga makan macam tu, serangga rosakkan. So abang dia ni macam tarik dekat cempedak tu lah sebab ya malam itu je yang kau boleh nampak. Dia memang tertarik kat situ lah. Tapi yang dia pelik ni bila dia tengok adik dia ni macam dah menggeletar. And then adik dia ni ambil step seterusnya, yang ketiga. Bila nak patah balik, dia reverse pokok cempedak tadi. Betul-betul ada kat sebelah si abang ni. Abang ni duduk sebelah kiri. Masa diorang reverse ke belakang, betul-betul ada kat sebelah ni. Abang dia ni macam buat dia je lah sebab yalah buah cempedak dia pun kain kan, badut dengan kain. Tapi bila abang dia nampak adik dia makin pelik, abang dia tak berani tau nak toleh ke kiri. Abang dia macam ni, mana depan. Lepas tu dia tengok ikut mata dia. Yang seram tu sebab dia perasan ada macam jurai-jurai kasar tau, juraian kasar dekat atas kain tu. Si abang ni dah, Allah, ni bukan cempedak. Tu dia dah tahu lah, ni bukan cempedak. Korang faham kan benda apa? Pecut, and then barulah time tu diorang ada akai nak pergi tanya si budak-budak yang main takraw tu mana jalan keluar. Dengan selamba budak-budak ni cakap, bang, tadi kat jalan hujung kampung tu nampak apa? So kisah kedua untuk malam ni adalah diberi tajuk Balai Mana Wak. Balai Mana Wak.
Balai. Aku tak tahu. Satu hari Abang Bob ni dia nak hantar kayu ke Pontian. So nak dijadikan cerita ni, Abang Bob ni masa dia bawa lori, dia singgah dekat satu R&R lah sebab nak rehat kan. Time tu tak ramai orang sebab dalam pukul 1 ke 2 pagi Abang Bob ni pun duduk kat situ makan-makan. Okey, makan-makan, and then tiba-tiba ada seorang seorang perempuan Jawa, dia tegur Abang Bob ni, balik mana awak? Nampak? Yang tu nama dia, balik mana awak? Balik mana awak? Maksud dia, kalau ikut kefahaman aku, dia tanya, balik mana awak? Awak nak pergi mana? Contoh macam tu lah. Abang Bob ni pun ceritalah yang dia ni bawa lori nak hantar kayu kat Pontian. And then perempuan yang Jawa ni tanya, tak takut ke nak lalu jalan yang kat situ seorang-seorang? Lepas tu Abang Bob ni kata, nak takut apa? Dia ni jenis berani sikit. Dia tanya, nak takut apa? Kalau ada yang menumpang, lagi best. Ada kawan nak sembang. So, lepas berbual-bual, Abang Bob ni teruskan perjalanan hantar kayu ke Pontian. Masa dalam perjalanan, dia rasa tak sedar hati. And then time tu pula hujan. Dia nampak ada seorang perempuan pegang payung. Hujan pegang payung dekat tepi jalan. Si Abang Bob ni pun baik hati, dia tanyalah. Dia berhenti, dia tanya, nak pergi mana? Lepas tu perempuan ni bagi tahu, saya nak pergi dekat ni, rumah kakak. Depan tu je. So Abang Bob ni, okey, kita apa-apa, naik. Diorang naik. Diorang pun sembang macam biasa. Tiba-tiba Abang Bob ni macam ni, Abang Bob ni abang lori kan, isap rokok. Dia nak isap rokok. So dia nak isap rokok. Dia cari lighter dia pergi macam kat bawah, dia nak ambil lighter kat bawah kan, tunduk. Lepas tu masa dia nak ambil, dia terpandang wajah perempuan tu. Perempuan tu seram. Yang ni seram. Perempuan tu tanya kat Abang Bob, tengah nak ambil lighter ni, dia tanya, saya cantik? Dia cakap macam tu. Macam Abang Bob tanya, dia nak ambil lighter kan, dia pun tak tahulah nak cakap perempuan ni cantik ke tak, sebab perempuan tu tak ada muka, babe. Perempuan tu tak ada muka. Dah lah tak ada muka. Bukan muka tak ada, bukan takat muka je tak ada, dia tengok kaki pun tak ada. Time tu benda tu dah mengilai dah. Time tu benda tu dah mengilai dah. Abang Bob ni, astagfirullahalazim, dia baca je ayat-ayat Al-Quran sambil dia tolak benda. Berani jugalah Abang Bob ni, dia tolak sambil bawa pecut laju. Jalan time tu rosak tau. Jalan tu rosak. Yang tu macam tak cantik lah, rosak. Lepas tu macam berbukit-bukit sikit. Abang Bob ni accident dekat ladang nanas. Tapi benda tu tak hilang. Selalunya kalau accident macam tinggal Abang Bob. Tapi tak. Benda ni siap boleh mengilai dekat atas lori yang dah terbabas. And then bila Abang Bob ni tersedar, dia dah ada dekat hospital Pontian. Yang selamatkan dia tahu siapa? Yang perempuan yang Jawa tadi, yang awek Jawa tadi yang tegur Abang Bob ni. Sebenarnya dia tegur tadi sebab dia dah nampak dah ada perempuan dekat belakang lori tu. Ada perempuan kat belakang lori. Tu dia tanya, tak takut ke nak jalan seorang-seorang? Lepas tu perempuan ni, si awek Jawa ni, dia disuruh adik dia follow dengan abang dia kot. Abang dengan adik si perempuan Jawa ni follow lah. Dia nampak Abang Bob ni tumpangkan perempuan. Lepas tu dia pecut laju. Tiba-tiba dah accident. Macam tu. So persoalan sekarang yang Abang Bob tumpangkan tu, sah-sah lah benda tu. Ni yang kat belakang lori tu siapa? Punyalah aku duk membebel dah 457 dan dah sampai pun dekat kisah seram terakhir untuk malam ni. So untuk kisah terakhir, kisah ketiga merangkap kisah terakhir malam ni, aku namakan dia Awak Tak Perasan Ke? So kisah ketiga untuk kisah terakhir untuk malam ni, aku nak korang bagi perhatian tau. Sebab kisah ni bagi aku memang menarik untuk diketengahkan. Kisah Awak Tak Perasan Ke? Dia mengisahkan pasal ada rombongan lah, which is ada 3 buah kereta
salah satunya dipandu oleh seorang pakcik yang mana dah arwah. Tapi kita gunakan bahasa pakcik dah. Pakcik, seorang anak baby time tu, and then isteri dia. So ada satu kereta, and then 2 lagi buah kereta kat depan orang. Diorang macam rombongan nak pergi majlis kenduri kahwin saudara orang kot. So diorang ni pun bertolak lah. Diorang bertolak jauh perjalanan orang sebenarnya. Diorang nak pergi dekat kenduri saudara orang ni. Okay, dalam perjalanan jauh ni mesti lapar kan. Lapar, and then diorang ni carilah R&R. Si pakcik ni dia cakap macam ni. Dia cakap kalau nak berhenti nak makan jauh lagi ni. So isteri dia pun cakap macam tak apa lah, nanti adalah tu R&R depan. Alhamdulillah diorang teruskan perjalanan, and then diorang terjumpa sebuah R&R. Bila diorang sampai kat sebuah R&R, aku ceritakan je lah balik yang mana aku ingat. Diorang sampai kat R&R ni, yang 2 buah kereta ni memang dah menonong masuk sebab diorang memang dah lapar kan. Tiba-tiba si pakcik ni macam ni. Si pakcik ni bawa kereta, dia tengok macam ni, dia tengok R&R tu. Tapi dia masuk lah, dia masuk. Tapi muka dia pelik tau. Si isteri tengok lah muka suami dia kenapa kan. Si isteri suami dia macam ni, nanti kita singgah, jangan makan apa-apa minum air je. Macam tu dia cakap macam tu. So si isteri macam pelik, kenapa pula macam tu, kenapa tak boleh makan pula kan. Diorang dah lah lapar, perjalanan jauh ni. Tapi diikut je lah cakap si suami dia tak makan. And then diorang dah kenyang semua. Yang 2 buah kereta, yang 2 buah kereta depan diorang tu dah menghadap semua lauk, dah makan dah, kenyang semua perut. Bertolak lah pergi teruskan perjalanan ke rumah saudara diorang tu, kenduri saudara diorang. And then bila diorang bertolak, barulah makcik ni tanya, kenapa tadi tak bagi makan kan? Tadi kenapa abang tak bagi makan kat tu? Abang dia kata, dia cakap kat isteri dia, awak tak perasan ni, masa kita sampai tadi ramai orang R&R malam tu, ramai orang, tapi kereta tak ada. Ramai orang makan, kereta tak ada. Meremang dia, kereta tak ada. Lepas tu dia pelik, ramai orang, mesti ada banyak patutnya bas, kereta semua, tapi langsung tak ada. Sebab tu dia dah start fikir. Dia kata jangan makan, minum tak apa. Lepas tu dia sambung, awak tak perasan ke baju yang diorang pakai semua lebih kurang sama? Baju diorang lebih kurang sama. Maknanya diorang ni macam meremang. Maknanya diorang ni macam dekat satu tempat yang sama, yang makan dekat situ. Diorang macam satu rombongan yang memang makan kat situ. Yang ketiga dia cakap, meremang tak habis-habis. Yang ketiga, pakcik ni cakap, masa kita keluar tadi, masa kita keluar tadi, kalau awak berpaling maknanya pandang jengah sikit ke belakang, tempat kita makan tadi gaung sebenarnya. Gaung sebenarnya. So diorang memang dah tak sedap hati. Isteri dia macam, betul abang. Lepas tu macam dia kan je abang suami dia ni, sebab betul apa yang abang ni cakap. So diorang pun terus, pakcik isteri dengan baby ni terus, 2 kereta tu dah ke depan lah, dah laju ke depan, diorang ni ke belakang. Diorang ni terus bawa, and then diorang nak lalu sebuah terowong. Cerita ni dia tak habis dekat naik R&R tu. Dia jadi lagi tragis kisah ni bila diorang nak masuk terowong. Bila diorang hampir terowong, kereta diorang mati. And then si suami ni pun dah, si pakcik ni tak apa, awak tunggu dalam kereta, saya cek jap, tunggu je dalam kereta. So suami dia ni pun buka bonet, cek apa-apa. Dia kata macam ni, sayang, tunggu dalam kereta abang pergi cari air. Kau tak silap aku, radiator apa nama, tapi kan dia nak cari air lah, sebab apa kering dalam tu, apa radiator tahu macam tu lah, lebih kurang. Apa benda aku tak tahu pasal kereta. Dia kata nak cari air lah. Isteri dia tak apa, okey tak apa lah, tetap cari. Dia jaga, tengah ada baby, tunggu si suami. Dia dengar bunyi boom dekat atas dia punya atas kereta. Boom, dia dah cuak. Isteri dia dah cuak. Dia telefon 2 orang yang dekat
Dia telefon 2 orang kereta yang kat depan yang ikut dengan 2 orang. Cakap, korang kat mana? Ni kita orang rosak ni. Cepat datang. Lepas tu ada orang pun, yang 2 orang tu okey, tak apa, kita orang patah balik, kita orang panggil sekali peronda untuk checkkan kereta lah. Tu tunggu berapa minit, dia nampak kereta dua buah kereta yang ikut dengan 2 orang tu sampai dengan sekali peronda datang. So dia pun macam lega. Lepas tu bila orang sampai, si isteri ni cakap, bagi tahu terus dekat peronda tu, dia kata, boleh tolong carikan tak suami saya, sebab dia cari air tapi sampai sekarang tak balik macam tu. So diorang ni, korang mesti expect yang tadi bunyi hentak tu suami dia ke apa kan, tapi tak, cerita dia bukan macam karak tu kan. So lepas tu diorang pun terus cari. Lama diorang cari, tak jumpa. Si suami diorang tak jumpa. Sebab isteri ni ingat, dia pergilah cari dekat macam ada air, punca air sikit ke, macam dekat parit-parit kan, nak ambil air. Tapi sampai sekarang tak jumpa. So diorang pun, si peronda ni ada peronda yang bertugas ni pun cari, tak jumpa. Diorang pun pelik, takut ada jadi apa-apa je lah. So bila diorang dah lama cari, tak jumpa, last sekali si polis ni macam ni, buka bonet je. Dia suruh buka bonet. Diorang buka bonet. Diorang buka bonet belakang kan. Lepas tu polis peronda macam ni, sini jap. Dia panggil dari satu rakan setugas dia. Sekejap. Lepas tu diorang pergi jumpa dekat si isteri ni. Dia kata, maafkan kami, tapi suami puan dah tak ada. Rupanya si arwah pakcik ni, dia ditemui kat dalam bonet kereta sendiri. Tadi dia keluar cari air kan, tapi sekarang ditemui dah meninggal dekat dalam bonet, dalam keadaan kepala dengan badan lagi 1 inci macam tu nak terpisah. Maknanya daging, ada 1 inci daging je yang menghubungkan kepala dengan badan. Aku macam, pahal pula ni. Maknanya keadaan suami pakcik dia tu macam kena langgar trailer. Yang pelik, siapa yang masukkan mayat pakcik ni kat dalam bonet? Sepanjang masa ni isteri dia ada kat dalam kereta. Soalannya siapa? So itu je lah kisah seram yang aku kongsikan. Memang kisah seram jalanan ni susah nak cari yang rare lah, yang jarang jumpa. So inilah 3 kisah seram yang aku dapat jumpa, yang aku rasa macam best untuk aku ketengahkan kat korang. Tapi korang jangan lupa untuk terus support kita orang, support Physics Screen. Aku ingat sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, comment and share, and tekan bell notification. So bila mana kita orang buat lagi cerita seram, mungkin lepas ni ada lagi kisah seram urban legend, mungkin kisah seram yang rare, kisah seram pengalaman kita orang sendiri, kisah seram pengalaman mak ayah kita orang sendiri, kita tak tahu. Teruskan support kita orang, jadikan mimpi ni satu reality. So kalau boleh aku nak mengemis lah, kalau boleh dalam sebulan ni, kalau boleh korang support lah kita orang dapatkan 1K subscriber kalau boleh. Tapi tak apa, kalau tak sampai 1K pun terus support kita orang. InsyaAllah kita orang akan terus menemani malam-malam korang. Apa-apa pun, InsyaAllah jumpa lagi korang dalam next video. Sekarang pun dah 5.14, sekejap lagi nak solat subuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Ciao.